لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا يفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين وبعد. Adapun segala yang lainnya yang kaya Tuhan itu daripadanya, yakni tiada berkehendak kepadanya, itu 6 wajah. Pertama, yang 6 wajah itu kaya Tuhan itu daripada zat. Tiadalah ia berkehendak Tuhan itu kepada zat, kerana Tuhan itu bukannya dia sifat. Maka dengan dikata Tuhan itu zat, wajiblah baginya 2 sifat. Pertama wujud, yang kedua makna qiyam binafsih, dengan makna tiada berkehendak kepada zat kerana dia sudah zat. Wajah kedua, kaya Tuhan daripada fa'il, orang yang menjadikan dia. Maka dengan kata InsyaAllah kita nak sambung huraian kepada makna uluhiyah. Uluhiyah dalam kaedah kita, ulama ahli sunnah wal jamaah, yang masyhur dipakai oleh ulama, mesti dengan makna istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu wa iftiqaru kulli ma adahu ilaihi. Dengan bahasa pendeknya, tak dikatakan uluhiyah, melainkan mesti ada 2 ciri besar. Bahasa pendek, istighna dan iftiqar. Maksud istighna ni, tak berhajatnya Allah Ta'ala daripada sesuatu makhluk pun. Iftiqar tu maksudnya semua makhluk berhajat kepada dia. Semua makhluk berhajat kepada dia. Itulah maksud uluhiyah. Dan uluhiyah ni kita bicara dah sekali lalu tadi, ambil daripada perkataan ilah. Yang ilah ni kita nak sabitkan kat Allah jua. Di Allah jualah ilah. Syarahan pada ilah tu, Allah jualah yang tak ajak pada sesuatu. Allah jualah ilah, tentulah Allah jualah bersifat-sifat uluhiyah. Allah jualah yang dia istighna daripada setiap satu, dan iftiqar setiap sesuatu kepada dia. Itu asas yang kita belajar tadi. Jadi kita nak sambung ni, insya-Allah dia nak beri penjelasan. Yang pertama ni mengenai istighna tu. Sekali lalu saya ada sebut tadi dengan senarai 11, saya ada sebut itu. Yang iftiqar nanti ada
9 daripada sifat 20. Huraian 11 tu ini dia sebut. Cuma dia sebut dengan wajah yang sangat pada saya best, sedap. Memang akan memantapkan faham kita kenapa daripada sifat 20 tu termasuk dalam istighna ni. Baik, kata dia ada pun segala yang lainnya lain Allah Ta'ala. Yang lainnya ni apa dia? Yang kaya Tuhan itu daripadanya, daripada yang lain ni. Tiada berkehendak kepadanya, tiada berkehendaklah oleh Allah Ta'ala kepadanya, kepada yang lain. Jadi antara maksud tak berkehendak ni, ada kita khas belajar bab akidah, Allah dia tak ambil faedah daripada makhluk yang dia buat. Sama ada tak ambil faedah tu daripada makhluk dia, sama juga tak ambil faedah tu dari sudut hukum hakam, ketetapan yang dia telah tetapkan, dia wajibkan, dia fardukan, dia kenakan ke atas makhluk dia. Sedikit pun Allah Ta'ala tak ambil manfaat. Jadi antara makna istighna ni, Allah memang tak berkehendak, tak berhajat sedikit pun kepada makhluk dia untuk atas nama ambil faedah, sama ada dari sudut buat ataupun hukum hakam yang ditetapkan. Baik. Jadi nak faham kata istighna Allah Ta'ala, dia tak hajat pada sesuatu tu 6 wajah. Wajah pertama, istilah wajah ni maksudnya ada 6 angle yang tukut, 6 sudut kita boleh tengok yang menyebabkan kata tak berhajatnya Allah Ta'ala kepada makhluk. Pertamanya yang 6 wajah itu, kaya Tuhan itu daripada zat, tiadalah ia berkehendak Tuhan itu kepada zat, kerana Tuhan itu bukannya sifat. Pertama daripada makna tak hajat pada sesuatu adalah tak hajatnya Allah Ta'ala kepada zat untuk dia wujud di zat itu. Yang tu makna pertama. Jadi itu yang dikata kaya Tuhan, maksudnya tak berhajatnya Allah Ta'ala daripada zat. Itu maksud kaya Allah Ta'ala daripada zat. Allah dia tak perlu zat dah, pasal dia dah zat. Dia tak perlu pada zat lain untuk dia wujud di zat itu, dengan itu terzahir di zat itu ke dia. Subhanallah. Ya tak? Satu ada geng-geng marifat dia faham macam ni. Allah ni dah kita tak boleh capai dia, yang kita lah ni, kita ni menzahirkan dia dan tiadalah kita tengok dia melainkan dia. Jadi seolah-olah untuk ada Allah Ta'ala ni perlu kita untuk dia ada. Salah fahamnya tu. Salah tu fahamnya tu. Satu, kalau disiplin ilmu tak mantap, memang mudah sangat tergelincir dalam bab ni. Memang ulama-ulama kita dia pesan dah, bab-bab boleh jadi kufur bagi orang yang dia dah mengakui dah Allah Ta'ala, dia tahu makhluk, tapi ada kefahaman tak sempurna, tapi terus nak menyelam yang turut untuk mencapai masuk ketuhanan. Istilah yang dia orang pakai ni makrifat, sedangkan dia tak faham disiplin-disiplin dia. Antara kufur yang akan berlaku adalah dia akan mentauhidkan sifat dan zat. Dia akan kufur dia, tahap dia bukan nafi Allah Ta'ala, tapi dia akan menafi makhluk. Itu masalah dia. Ataupun kalau tak nafi makhluk pun, dia akan mengisbatkan Allah dalam makhluk. Itu masalah dia. Punca dia pasal apa? Pasal dia tak faham istighna tu, ketuhanan tu. Itu yang pertama dia sebut. Makna istighna ni atau wajah yang pertama, Allah dia tak hajat pada zat. Maksudnya pasal Allah dia tak buat makhluk pun, dia tetap ada. Cuma ada dia, memang tak boleh kita nak perikan kewujudan dia.
dan dia tak perlu pada zat. Tiadalah Tuhan tu berkehendak kepada zat, kerana Tuhan tu Allah Ta'ala ni dia bukannya sifat. Maksud bukannya sifat ni, dia bukan sifat semata-mata sifat yang tanpa zat, yang untuk dia ada dia perlu pada zat yang lain, untuk dengan itu barulah nyata sifat dia. Boleh faham rasa tu? Bab ni pun kalau tak biasa dengar ni berat sikit kan, pasal tak biasa dengar zat sifat, dia orang tak biasa belajar memang susah. Saya ada bagi penjelasan sekali lalu kan, zat sifat. Zat ni kalau nisbah untuk bagi faham, gula satu nama mestilah ada zat gula. Manis tu sifat yang ada pada gula. Gula dengan manis, manis tu sifat, gula tu zat. Kalau manis tu manis semata-mata tanpa ada di zat, manis akan perlu pada zat untuk manis tu ada. Itulah sifat berhajat pada zat. Allah nama bagi zat, Allah bukan nama bagi sifat. Allah nama bagi zat. Jadi bila ada nama, dia nama bagi zat, maksudnya dia ada sabit zat dia. Sabit zat dia, satu dia zat, dia tak perlu pada zat lain. Pasal Allah bukan sifat. Maksud bukan sifat tu bukan sifat semata-mata. Kalau ada orang kata lagi, bukan Allah tu ada sifat ya, Allah sabit zat dan zat mesti ada sifat. Itu betul. Jangan duk faham macam mana Allah ni hanya sifat, dia tak ada zat. Untuk dia nak ada, dia akan berada di zat lain untuk ada dia. Oh subhanallah. Ataupun macam ni, macam fahaman golongan sesat duk kata atas aras tu, Allah dia zat dan zat dia duduk di atas aras. Itu pun out juga, salah juga tu. Itu pun kalau ikut menafikan manusia nak, dia sebut nanti rasanya. Itu wajah utama. Maka dengan dikata Tuhan itu zat, di atas faham kita Allah ni dia zat, Allah tu nama bagi zat. Itu sifat tu kalau boleh ambil dobek elok. Allah tu nama khas. Dia nama khas. Ilah tu nama am. Allah tu bila nama khas dan mestilah rujuknya pada diri zat Allah Ta'ala. Jadi bila dikata Allah ni dia adalah nama bagi zat, dia zat, wajiblah baginya, bagi Tuhan, bagi Allah Ta'ala, dua sifat besar untuk mensabitkan zat dia. Tentulah pertama wujud. Pasal tak dikatakan sesuatu melainkan kalau sebut sesuatu mesti sabit zat satu, ain sesuatu. Kalau kita kata alam, mesti ada zat alam. Sebut kipas, ada zat kipas. Sebut Perdana Menteri, macam ada zat Perdana Menteri. Macam tu. Sebut coronavirus, ada zat virus. Ada zat virus. Jadi kalau kata nama Allah, tentulah sabit zat Allah. Itu makna utama. Dan maksud zat Allah Ta'ala ni wujud. Pasal tak dikatakan wujud, mesti wujud zat. Jadi bila kata Allah Ta'ala ni tak hajat pada sesuatu, mestilah maksudnya sabit zat dia, dan zat dia wujud. Lagi yang kedua, daripada dua makna tu, mestilah makna qiyam bi nafsi. Makna kedua kata sabit zat Allah Ta'ala ni, mestilah zat dia qiyam bi nafsi. Maksud qiyam bi nafsi ni tak hajat pada sesuatu. Bahasa lain dia qidam. Baik, pasal apa qiyam bi nafsi? Jadi makna qiyam bi nafsi ni dengan makna tiada berkehendak pada zat. Okey. Satu, pasal makna kita belajar pun memang umum makna qiyam bi nafsi dia ada dua makna. La yahtaju ila mahallin wa la yahtaju ila mukhassis. Kerana dia sudah zat. Okay. Pasal dia dah zat, dia tak hajat pada zat. Itu antara makna salah satu daripada qiyam bi nafsi. Makna kedua, wajah yang kedua ialah kaya Tuhan daripada fa'il.
Maksud kaya tak berhajat ia kepada pembuat dia. Saya bukan ada siapa buat Allah marah, subhanallah. Bahkan Allah lah pembuat sesuatu. Allah sedia ada. Qiyam binafsih, berdiri sendiri dirinya. Saya ada guna bahasa itu. Baik. Masuk fa'il ni orang yang menjadikan dia. Maka dengan dikata kaya Tuhan itu daripada fa'il, orang yang menjadikan dia. Jadi atas kita kata Allah Ta'ala ni tak perlu pada siapa membuat dia tak perlu pada mujid, tu istilah Arabnya. La yahtaju ila mujidin, yang menjadikan dia wajiblah baginya bersifat kidam. Jadi kidam tentulah bersifat kidam. Jadi bila sebut Allah ni dia ilah, jadi mesti ilah ni istira an kulli ma siwahu, pertama wujud, dan wujud mesti qiyam bi nafsi. Lazim pada qiyam nafsi wujud Allah Taala, maksudnya wujud zat dia tentulah kidam. Itu yang jadi kidam lah. Dan baqa begitu juga, dan mukhalafah lil hawadis dan qiyam bi nafsi, dengan mana tiada berkehendak kepada fa'il orang yang menjadikan dia, kerana ia telah bersifat kidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi. Siap. Itu wajah pertama. Kedua, kalau gitu yang kedua tadi kaya Tuhan daripada fa'il. Kaya daripada fa'il. Di syarah itu punya. Kedua daripada 6 tadi. Jadi yang pertama, makna kaya dia tak hajat pada zat, satu. Yang kedua, dia tak berhajat pada fa'il, dua. Ni wajah ketiga. Ni wajah yang ketiga, kaya Tuhan daripada segala kekurangan. Mesti dia kaya dengan mana? Tanazzuh anil naqais. Mesti dia bersih daripada apa-apa nama sifat kekurangan. Apa yang nama kurang dalam bab ketuhanan, wajib tanzihkan Allah Ta'ala daripadanya. Atau umum formula macam tu. Apa dia sifat kurang, apa yang nama kurang dalam bab ketuhanan. Yang tu dobit tu mesti ingat. Saya ngaji dulu pun selalu tunggu pesan, kena faham kurangnya sifat naqis, sifat kecacatan, kekurangan dalam bab ketuhanan ni, dia berbeza dari sudut kecacatan dan kekurangan dalam bab makhluk. Kalau cacat dari sudut tak ada mata, kaki, kudung, apa yang tu sedia maklum. Tapi ada dalam bab antara manusia, dalam bab manusia ni khasnya, ciri yang ada pada manusia tu, yang tu adalah kesempurnaan, tapi dalam bab ketuhanan dia adalah kekurangan. Kalau orang lelaki bujang sampai tua, okey ke tak okey? Tak faham. Bujang sampai tua macam okey tak okey? Siapa? Sempurna dia berpasang. Berpasang-pasang. Lagi sempurna. Dah berpasang pula tak ada anak macam kurang. Patutnya beranak-anak. Dah berpasang-pasang, saya sebut beranak-anak lah pula. Beranak pun lelaki semua macam mana? Leceh pula dah. Nak berpasang-pasang pula. Nak anak pun berpasang-pasang pula. Macam tu kan? Tak cari tanya yang ada anak tu. Semua lelaki je, nak anak perempuan. Yang ada perempuan pula, kalau boleh nak anak lelaki pula. Yang tak ada anak, gaduh nak anak. Dah ada anak lelaki perempuan pula, dah pening pula. Pening pula. Macam-macam pening lah. Tak payah sebut lah, cukup lah tu kan. Jadi ada yang tak sempurna tu. Itu makhluk. Takkan Allah nak sempurna dia dengan dia pasang? Subhanallah. Tak sama. Kita tak ada rumah, leceh tak? Allah kalau tak ada tempat tinggal, kamil. Itulah sempurna dia. Dia tak ajak apa dah. Kalau dia perlu rumah, kelakar Tuhan perlu rumah. Kena buat satu rumah untuk dia duduk, tempat berteduh. Ada yang nak melindung dia pula daripada satu benda. Subhanallah. Saya sebut macam tu padan kot. Sebab tu yang selalu jadi masalah. Khasnya tak mana? Tak berhajat pada tempat tu. Allah perlu tempat untuk dia ada pula dia yang buat tempat. Takkan dia berhajat pada tempat.
Okey, begitu juga pahaman ada isteri ada anak. Yang ni adalah ada isteri ada anak ni faham kesempurnaan sudut manusia. Manusia tak ada tangan, tak ada kaki. Ini tak sempurna. Allah tak ada tangan, tak ada kaki. Lah, Allah nak sempurna bukan dengan ada juzuk dan anggota. Bahkan sempurna dia dengan tak berjuzuk dan anggota. Itulah kesempurnaan dia. Bahkan orang yang berjuzuk beranggota pun tak boleh buat macam mana dia buat. Tak boleh ada apa kesempurnaan macam mana kesempurnaan ada pada dia. Bukan kesempurnaan dia dengan berjuzuk dan beranggota. Baik. Jadi mustahil ada kekurangan. Jadi masuk kaya tu tak ada kekurangan. Tanazzuh anin naqais. Tiada berkendak kepada yang menolakkan. Jadi pasal apa kena faham kaya tu dengan mana tak ada sifat kekurangan? Pasal masuk kaya ni dengan mana tak berkehendak kepada siapa yang menolakkan kekurangan dia. Satu, atas sifat 20 nanti, apa dia yang menyebabkan Allah Ta'ala ni dia tak berhajat pada sesiapa menolakkan kekurangan dia? Melihat, mendengar, berkata-kata. Kalau dia tak melihat, dia perlu ada sesuatu untuk memaklumkan dia supaya ada inkishaf basar. Itu juga inkishaf sama. Kalau dia nak perintah sesuatu, dia perlu pula sesuatu untuk menyatakan apa suruhan dia. Jadi perlu pada dilalah orang lain pula bagi kalam. Subhanallah. Pasal sabit kalam pada Allah Ta'ala, sabit sama basar pada Allah Ta'ala. Jadi dia tak perlu sesiapa untuk dia nak memaklumkan satu benda makhluk dia. Dia tak perlu sesuatu untuk inkishafkan makhluk, kadar makhluk dengan sama dan basar dia. Pasal situ nanti fokus daripada istighfar. Maka dengan dikata Tuhan itu kaya daripada segala kekurangan, kerana tiada Tuhan itu kurang, wajiblah baginya 6 sifat, iaitu sama basar kalam. Dah sama basar kalam, tentulah sami', basir, mutakallim. Siap. Itu wajah ketiga. Tak hajat Allah Ta'ala sunyi daripada naqais. Man yadfa'u anhu naqaisa sabata sama basar kalam, tentulah dia sami', basir, mutakallim. Ya. Jadi qaim min nafsi tadi wujud, betul, kidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, qiyam min nafsi. Tu. Wajah keempat, kaya Tuhan itu daripada mengambil faedah daripada segala perbuatannya dan hukumnya. Jadi bila dia tak ambil faedah, apa hukum dia buat makhluk? Harus buat makhluk. Tu kata kaya. Kaya Allah Ta'ala faham daripada tak berhajat dia pada satu, bukan wajib atas dia buat makhluk, tapi harus. Jadi bab istighna ni 11 yang wajib pada Allah Ta'ala daripada sifat 20, dan termasuk dalam dia harus. Sifat harus tu termasuk dalam istighna. Maksudnya apa? Bila Allah tak hajat pada sesuatu, bukan wajib atas dia buat makhluk, bukan mustahil atas dia buat makhluk. Lepas tu harus. Untuk adakah dia buat makhluk atau ambil gharat ataupun manfaat, faedah daripada makhluk dia? Subhanallah, dia dah sempurna. Dia tak perlu makhluk untuk menyempurnakan dia. Kalau ada orang soal gitu, kalau gitu orang Ta'ala buat makhluk buat apa? Orang Ta'ala buat makhluk kerana nak menzahirkan dia, supaya hikmahnya apa? Orang kenal dia. Dia pun kalau tak ada siapa kenali, bukan ada masalah kat dia, tapi atas iradah dia. Wahibuan orang rafa, ada beberapa ayat sebut itu. Ada di kursi. Allah Ta'ala antara perkara suka dia, dia nak jadikan makhluk yang makhluk ni arif pada dia. Baik. Tiada wajib ia menghukumkan mana tadi? Yang 5. Baik. Tiada mengambil faedah pada segala perbuatan dan segala hukum. Baik. Yang kelima daripada wajah 6. Kerana tiada tak kena. Segala hukum ni yang 5 wajib, sudah, haram, makruh, harus tu.
Kerana tiada wajib bagi zat Allah Ta'ala itu berbuat segala perbuatan, dan tiada wajib ia menghukumkan dengan segala hukumnya itu, hanya harus jua, maka tiadalah ia mengambil faedah segala perbuatannya dan segala hukumnya. Sama ada faedah kembali pada dirinya, nyata menyempurnakan akan ketuhanannya, atau faedah yang kembali pada makhluknya, iaitu seperti api akan menghangus dan air akan membasahkan dan memuaskan dahaga dan menumbuhkan, dan makanan akan mengenyangkan. Jadi air ni boleh menumbuhkan, makanan boleh mengenyangkan, dan sekian yang tajam akan memutuskan, dan cahaya akan menerangkan, dan lain-lainnya lagi. Semua tu bukan wajib atas dia, bahkan hanya semata-mata harus jua. Selalunya bab ni yang susah sikit. Kalau saya mengaji dulu pun, nak hadam apa, Allah tak ambil manfaat untuk diri dia, tak susah. Nak faham Allah tak ambil manfaat untuk beri manfaat makhluk dia, macam tu kadang-kadang susah sikit nak hadam. Tu buat misalnya ni, Allah bagi jadi kita, kalau tak ada matahari susah nak kita. Allah buat matahari bukan untuk menyenangkan kita, kan? Pasal dia boleh buat kita yang walaupun tak ada matahari, kita boleh melihat macam mana kucing di malam hari. Boleh bang? Boleh. Tak perlu matahari. Macam Lani punya teknologi, dia panggil apa? Infrared. Infrared kan? Yang boleh tengok malam ni infrared kan? Boleh je dia buat mata kita infrared. Bobi istilah tu. Payah macam infrared. Mata kita macam mata kucing, bahkan lebih tajam daripada mata kucing. Bahkan walaupun tak ada matahari, penglihatan kita lebih cerah daripada mata sekarang yang dengan ada matahari. Dia boleh buat kat kita macam tu. Tentu dia buat matahari bukan di atas, dengan tu kita boleh melihat, tak ada pasal. Tu kata dia tak buat makhluk untuk manfaat ke makhluk, bukan, kan? Pasal dia boleh buat makhluk, dengan makhluk tak hajat pada apa-apa. Boleh? Ada makhluk dia tak ada mata tapi boleh melihat. Ada makhluk dia tak ada mendengar tapi dia boleh idrak sesuatu. Ada makhluk dia tak ada kaki tapi boleh berjalan. Ada makhluk dia mata pun tak ada, telinga pun tak ada, tapi boleh mendengar dan melihat. Ada? Apa? Apa dia? Cacing ada mata, tapi dia boleh tak mengesan sesuatu. Allah Ta'ala bagi kat dia satu keistimewaan yang bukan ada pada binatang lain, walaupun dalam keadaan tak ada mata. Kelawar ada mata, ikut kajian sains mata dia dhaif, dia alah dengan matahari. Satu dia keluar malam aja. Waktu dia mendengar dengan apa? Dia melihat dengan apa? Dia melihat bukan dengan mata. Penglihatan dia menggunakan ultrasonic sound. Itu menyebabkan, itu yang jadi ciri dia melihat. Dia melihat dengan menggunakan gelombang bunyi. Ini kajian saya tau, bukan saya reka tau. Nak kata apa? Allah Ta'ala dia boleh buat makhluk dia keadaan macam tu. Maksudnya dia tak berhajat untuk bagi kita melihat pakai matahari, untuk bagi kita mendengar kena ada gelombang bunyi. Tak ada pasal. Dia boleh buat kita sempurna sesempurnanya dengan tanpa ada alat dan perkakas. Dia boleh buat. Tapi dia buat macam ni macam apa? Dia memang nak buat atas kehendak dia, dan dia buat dengan tak ada dia ambil faedah ke diri dia, dan tak ada dia ambil faedah untuk kita sesama kita. Tak ada. Dia buat tak ada atas wajah itu sama sekali. Untuk dia buat apa? Dia buat menzahirkan dia siapa. Maksud dia siapa tu apa? Dia ilah. Istilah umum sebut dia qahar jabbar. Dia boleh mengerasi, dia boleh buat apa saja kehendak dia. Siapa, tak ada siapa boleh nak membangkangi, tak boleh. Dia buat atas dasar satu. Dan dia buat juga di atas bukan saja dasar sudut tak ada siapa boleh bangkang. Dia buat di atas penzahirkan
Alim dia. Maksudnya sempurnanya pengetahuan dia buat. Yang setiap design yang dibuat oleh Allah Ta'ala tidak perlu di-upgradekan apa-apa. Upgradean dia tak makhluk yang dicipta. Bahkan apa makhluk dibuat sempurna, sesempurnanya. Kalau ada kekurangan pun dia akan jadikan sifat sesuatu yang boleh mengatasi kekurangan tu. Kita boleh terbang, tapi dia bagi kita akal yang kita boleh terbang kalah burung. Kita boleh duduk dalam air, tak boleh, tapi kita boleh reka kapal selam. Ikan pun tak boleh selam dalam tu, tapi kita boleh masuk. Nak cerita apa lagi? Kita boleh tolak pokok gitu bang, pokok balak, tapi kita boleh buat alat yang gajah pun tak boleh tumbang dengan pokok balak tu. Kita boleh tumbang dengan pokok tu. Jadi dia kata apa? Allah Ta'ala bagi kat kita memang ada kekurangan, tapi dalam kekurangan tu dia bagi sesuatu yang luar biasa yang ada pada makhluk lain tak ada. Begitu juga pada makhluk-makhluk lain. Semut walaupun kecil, walaupun badan pinggang dia ramping pinggang kerengga, Allah gentingnya, tapi dia boleh angkat nisbah badan dia dengan apa yang dia angkat. Apa yang dia angkat lebih besar daripada saiz dia sampai berpuluh-puluh kali ganda. Kita sama berat kita tak boleh angkat. Sekarang berapa kilo? 60 lebih kat 70 kok. Metot pun metot pun 60 lah. Berat dawai tulang besi. Boleh angkat 60 kilo. Besar lah. Oh, letih kita angkat. Berat badan sendiri kita pun kita nak angkat susah. Nak angkat tongkeh baru berapa kilo tu pun teruk dah. Tu pun belum bawa 10 kilo. 10 kilometer bukan 10 kilogram. Bawa tong tak sampai 20 kilo. Bawa 10 kilometer macam 10 kilometer apa? 100 meter, 10 meter pun. Kena buah roda tarik. Nak cerita apa? Kita punya keadaan macam ni. Dan Allah dia tak perlu apa-apa sebenarnya untuk menyempurnakan kejadian kita. Dia boleh bagi kita sempurna dengan tak ada apa perlu alat. Tapi dia bagi macam ni lah. Bukan di atas kurangnya dia ataupun di atas dia nak menafaatkan sesuatu dengan sesuatu, tidak. Bahkan memang iradah dia yang cipta macam tu. Kalau dengan bahasa kita amboi, alimnya Allah, khabirnya dia. Jadi dia buat tu semata-mata harus. Kenapa lembu kaki 4 kita kaki 2? Kenapa lipan kaki 44? Kenapa kupu-kupu sayap dia kembang besar, ringan? Kenapa dia ada belalai? Kalau kita bersoal, semua soalan tu semua ada jawapan. Menunjukkan alim dan khabir, ambuinya, alimnya Allah Ta'ala, khabirnya Allah Ta'ala. Baik. Jadi nak telan tantulah sikit yang saya kata. Kalau kita mula-mula dengar ni, Allah Ta'ala dia tak ambil manfaat pada diri, memanglah Tuhan. Begitu juga dia tak ambil faedah yang kembali pada makhluknya pun tidak. Saya sebut tadi, dia tak perlukan matahari untuk bagi kita melihat. Dan dia boleh bagi kita melihat walaupun tak ada perantaraan matahari. Tapi bukan macam tu dia buat kita. Yang tu yang saya sebut, saya ngaji ada guru sebut, tu yang kita tengok matahari, sebenarnya kita bukan hajat pada matahari, kita berhajat pada siapa cipta matahari. Keliling kita ni bagi, kalau boleh rasakan feeling macam tu, format tu, Masya Allah. Ahli Tauhid 24 jam. Kita baring, kita tak hajat baring, tak hajat tidur. Kita hajat Allah yang bagi kita ada kebolehan untuk tidur. Dengan tidur kita dapat rehat. Kita bukan hajat rehat, kita hajat pada Allah. Allah bagi kita rehat. Kalau boleh bawa format tu 24 jam, ahli tauhid 24 jam. Kalau semua orang boleh buat, nanti semua jadi wali pula kan. Macam mana nak sebut? Masing-masing ada kebolehan Allah Ta'ala bagi jadi. Kat kita itulah, atas ada taklif, atas ada musuh kita, itu satu hal. Atas kita punya peraturan hidup macam tu, buatlah, sambutlah.
setakat mana yang kita boleh buat. Perintah Allah Ta'ala, wa qul i'malu, beramallah kamu, fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah Ta'ala beramallah, buatlah apa sepatutnya yang kamu kena buat. Allah, Rasul dan mukminun semua akan melihat amalanmu. Kita buat ni semua orang perhati, akan jadi saksi tu. Kita buat taat tak taat, apatah lagi Rasul pun tengok, ya, walaupun Rasul tak bersama dengan kita, hal kita ni sampai kat dia 24 jam. Satu lagi kuat hubungan kita dengan dia. Macam mana nak buat? Banyakkan selawat dan salam pada dia. Lagi banyak selawat dan salam, lagi akrab kita dengan Rasulullah SAW. Nanti sebut nama je, dia akan tahu dah. Aku tahu dah nama dia, aku kenal lah siapa dia, banyak berselawat kata aku. Rasulullah dapat maklumat tu, bukan dapat orang kata apa main-mainnya, realnya. Setiap kali kita selawat, malaikat khas Allah Ta'ala bagi jadi maklum dengan Rasulullah, si Polan ni nama dia sedang berselawat dan salam atas engkau. Selawat macam mana? Selawat macam ni. Masya Allah. Rasulullah kenal kita. Kalau Rasulullah mau kenal kita, Allah kenal. Satu, Rasulullah kata ummati, dia kenal sangat siapa umat dia. Mudah-mudahan kita ni boleh banyak berselawat, dapat cinta kasih ke Rasulullah. Dengan tu bakal dapat syafaat dia. Cuma atas kita ni yang tak ada apa-apa, banyak kosong lagi ni apa, banyakkan masa kita isikan dia dengan selawat, insya-Allah. Zikir pun ada, selawat pun ada, insya-Allah. Baik. Contoh dia kata seperti api akan menganguskan dan air membasahkan dan memuaskan dahaga dan menumbuhkan. Maksudnya air jadi salah satu elemen menumbuhkan, dan juga makanan mengenyangkan. Dan sikin tu Arab, sikin pisau yang tajam boleh memutuskan. Yang tu tengok tu macam apa sifat yang ada pada makhluk, macam makhluk tu akan memberi sesuatu pada makhluk. Betul? Kalau pisau tumpul macam mana? Tak boleh, kita nak motong kena pisau tajam. Jadi bukan ke jadi pisau tu faedah. Nisbah kat kita faedah. Nisbah Allah buat, Allah tak perlu buat pisau untuk faedahkan pada kita memotong. Dia boleh je jadikan tangan kita ni boleh memotong. Tangan kita ni boleh potong nipis lagi pada pisau yang tajam. Letak tu nak cukur lah, macam mana? Nak cukur kepala pakai tangan je. Letak rendang. Nak gunting tak payah pakai gunting, macam ni ya. Boleh ya dia nak buat itu, tapi bukan begitu perbuatan dia. Yang Allah nisbah dia buat apa dia? Dia buat semua ni. Dia tak memang kehendak dia nak buat, dia buat, dia tak ada ambil faedah untuk sesuatu. Dia boleh saja faedahkan kita tanpa ada alat-alat yang dia sediakan untuk kita. Baik. Boleh telan nak ni masya-Allah. Yang ni pun kalau kita memang boleh hadam apa yang Allah Ta'ala beri ni, memang limpah kurnia dia. Kalau ikut dia boleh bagi jadi kita seketul je macam batu, tapi boleh berjalan ni, boleh dengar, boleh melihat, boleh bercakap, tapi muka tak ada, tangan tak ada, kaki tak ada, seketul macam batu. Tapi boleh buat macam mana apa kita buat sekarang. Boleh je dia buat itu. Dia tak perlu kita bagi kita lihat dengan menggunakan mata. Boleh je. Tengok handset, mana ada mata, mana ada telinga, mana ada mulut, tapi semua kerja kita dia boleh buat. Nama apa? Smartphone kan? Very smart. Dia boleh berhubung. Kita je jauh tak boleh berhubung, kawan tu boleh. Yang tu pun dah cukup untuk menunjukkan satu, nak menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Dia bagi kat kita akal, walaupun kita tak boleh hubung jauh, dia bagi kita keupayaan untuk boleh buat alat untuk berhubung jauh. Ada makhluk lain yang boleh berhubung jauh,
Tak ada perlu alat. Boleh je dia nak buat macam tu kan. Masih nak syarah kata Allah dia tak perlu sesuatu untuk menyempurnakan sesuatu pada makhluk dia, tapi itulah perbuatan dia. Jadi kalau itulah perbuatan tu, dibuat apa kalau gitu? Tak pernah ada sia-sia, semuanya ada hikmah dan rasyid. Itu prinsip mesti pegang. Itu wajah kata Allah Ta'ala ni kaya. Jadi semua Allah Ta'ala buat dengan keadaan masing-masing tu harus sahaja. Boleh je dibagikan terbalik. Apa dia? Air memotong, pisau mengangus. Boleh je. Api mengenyang. Nak kenyang nyala api, hap. Boleh je. Tapi tak macam tu. Dia nak buat, boleh je. Boleh je. Yang keenam, kaya Tuhan itu daripada taksir kuat yang dijadikannya. Antara makna kaya Allah Ta'ala ni, dia tak ajak pada sesuatu. Dengan makna kaya Tuhan daripada taksir kuat dijadikannya pada sesuatu daripada segala yang ada ini, tiada kuatnya itu boleh memberi bekas taksir pada mengadakan dan menidakkan. Ni apa? Ni 6, 5. Oh, kaya Tuhan daripada wajib menjadikan mungkin. Kaya di mana harus menjadikan mungkin, bukan wajib. Begitu juga tiada menjadikan ataupun tak menjadikan dengan mana mustahil. Tidak macam tu. Pasal apa? Kerana ia, Allah Ta'ala ni harus saja menjadikan makhluk. Itu 5. Dia tolong syarah kat kita, tak faham lagi saja kan. Cuma mungkin bahasa klasik tu susah sikit. Dengar orang duduk kat bawah, tengok banyak kali boleh faham. Bahasa klasik ni pula bahasa Jawi kita baca ni memanglah tak pernah dengar bahasa orang tua kita cakap bahasa klasik. Bila kita baca, kita susahlah nak faham bahasa klasik. Tapi main baca tiap-tiap hari, yang susah tu orang boleh faham. Boleh. Burung tiung tak boleh bercakap pun, dia dengar kita bercakap, dia boleh bercakap. Boh gitu. Ya, itu. Tanya bela burung tiung. Saya dulu ada seorang kawan, bukan burung tiung pun, burung kepala kebal. Dia orang panggil burung tiung juga tu kan. Burung kepala kebal. Bahasa lain panggil burung tiung tak? Tiung apa orang panggil? Oh, saya tak tahu nama tu kan. Dia orang panggil tiung tak? Dia bunyi tiung. Dia bunyi tu kan. Apa saya nak sebut ni? Gembala kebau tu, katalah ambil bela anak, suap, bagi makan cabai. Kawan saya masih buat, boleh bercakap. Makan cabai. Daripada kecil je kan, bagi cabai dengar. Tumbuk cabai yang suap pun. Kan dia omnivore kan, semua dia makan. Benda nak binatang cengkerik, nasi, apa semua dia makan burung tu. Kalau bela pada kecil lagi lah, bagi nyo santan, nyo dia makan. Nyo parut lah, jangan bagi ketua tu cekik mampu pula kawan tu. Saja lawak bodoh sikit. Apa nak sebut lah, bela ajar bercakap, Assalamualaikum. Bagi okey boleh. Burung tiung boleh faham. Kita cakap Melayu tak boleh faham bahasa klasik. Ya betul. Saja nak sebut tu. Itu Allah bisa, Tegal biasa, boleh je. Saya dulu Arab bukan tahu apa, wahum saya tak kenal. Lani sebut senyum ni. Siapa? Alah, dah hari-hari dengar tasrif. Kerti apa? Pahala. Dulu boleh nyanyi dengar nyanyi lagu Lani. Semua dalam kepala kita. Bahkan kita boleh cerita di lalah lagi. Tu saya bawa cerita di Lalah Selapih. Ada Lalah Selapih lagi. Yang tu saya tak ada cerita lagi ke orang. Yang biasa cerita ni dia adalah Pa'el, dia adalah Ayah, Madah, dia adalah Zaman. Ada dia lah yang saya tak bisa cerita lagi. Tu buah secret sikit tu. Buah Tok Guru kata. Siap. Yang keenam, kaya Tuhan itu daripada taksir kuat yang dijadikannya pada sesuatu
daripada segala yang ada ini, tiada kuatnya itu boleh memberi bekas taksir pada mengadakan dan meniadakan. Antara makna kaya Allah Ta'ala ni, dia buat makhluk, bukan makhluk tu by itself, diri dia, zat dia, dengan tabiat dia, dengan kelakuan yang ada pada dia, dia sendiri buat perbuatan tu, yang seolah-olah Allah berperantarakan makhluk tu untuk buat sesuatu bagi diri dia. Tidak. Antara mana kaya Allah Ta'ala ni apa? Allah yang buat sebenarnya. Makhluk ni laluan saja. Sama ada laluan tu atas nama tabiat, quwah, kan? Ataupun ada zat sesuatu. Memang sebenarnya bukan makhluk tu buat, memberi bekas. Kalau mengiktikadkan makhluk tu memberi bekas, seolah-olah Allah berhajat kepada makhluk dia untuk dia nak memberikan bekas sesuatu, sedangkan dia bukan perlu menghangus menggunakan api, dia bukan perlu menumbuh menggunakan air, dia bukan perlu pisau untuk memotong, tak perlu apa pun. Untuk adakah dia jadikan pisau sebagai untuk dia memotong, dan pisau tu sendiri by itself, zat dia memotong, tabiat dia memotong, ataupun atas jalan elat dia memotong? Tak, subhanallah, tak mungkin. Siapa? Allah kaya. Bila kaya maksudnya sebenarnya dia yang memotong. Nampak zahir pisau tu memotong. Lagi faham. Yang tu besar tu faham tu. Maksudnya apa? Kat kita yang ni lah bab paling lemah sekali. Adapun kita kata Allah Ta'ala tak hajat pada kita, dia ambil ni, dia buat kita tak berfaedah, itu mudah hadam. Tapi nak hadam yang ni susah sikit. Apatah lagi nak hadam dengan praktikal, susah. Saya kata susah pasal apa? Pasal kita terkesan dengan tengok makhluk, kita akan jatuh hati ke makhluk sampai kita teriktikad ke makhluk tu ada sesuatu, sedangkan sepatutnya Allah lah yang menjadikan sesuatu. Makhluk ni hanya laluan melalui sesuatu. Itu kot bahasanya. Jadi di atas kaya dia, tidak ada dia buat makhluk yang makhluk tu beri bekas dengan dirinya. Siap. Kalau gitu apa hukum? Harus sahaja Tuhan menjadikan kuat, menjadikan daya. Daya itu tiada boleh memberikan taksirnya. Yang boleh memberi taksir itu kudrat Tuhan dan iradahnya sahaja. Jadi makhluk memang tak boleh beri taksir, tak boleh beri asar, tak boleh beri bekas. Itu bahasa yang dia pakai. Kita kalau biasa ngaji tauhid lama dah ni, jumpa ni, cuma nak bagi faham betul-betul, tak beri bekas tu. Kaedah tadi pun saya ada sebut, tutup guru kita ajar macam mana bagi faham dengan ilmu dulu. Lepas tu macam mana nak pergi dapat tauhid. Setiap apa yang kita buat, tawajuh, nazar, fikir ke Allah Ta'ala, Allah ni ilah, dialah fa'il hakiki. Takkan ada siapa makhluk boleh buat sesuatu dengan diri dia sendiri, bahkan semua dengan kuwah anugerah ilahi baru boleh buat. Hatta jangan kata makhluk lain, kat kita pun. Kalau di sebab saya mengajar, saya mengajar bukan dengan kuwah yang ada pada saya, tapi Allah beri kuwah dengan tu saya mengajar. Jadi nampak saya mengajar, tapi sebenarnya tiada apa yang ada pada saya, melainkan semuanya Allah yang beri. Itu akidah kita. Kita mula-mula perjalanan tauhid dengan ilmu ni satu hal. Lepas tu nak jalan tauhid macam mana? Ni kaifiat jalan dia. Kaifiat berjalan. Apa je kita buat? Kita jalan, kita masak. Apa saja kita buat? La haula wala quwata illa billah. Kalau nisbah taksir, beri bekas bab perbuatan. Ini kadang kita la haula wala quwata illa billah. Kalau kat kita pun la haula wala quwata illa billah. Tu kambing, lembu, kerbau, pokok, air sungai, awan, bumi, langit, matahari, bulan, bintang, ombak, macam mana? Sama juga la haula wala quwata illa billah. Sama ada yang kita tengok tu pada makhluk bernyawa, haiwan, ataupun makhluk bernyawa tu tumbuhan, ataupun makhluk tak bernyawa.
tengok awan, tengok ombak. Macam awan tu boleh membuat pergerakan, macam angin boleh membuat tiupan. Dekat angin dia bukan bertiup, dia tertiup. Maknanya angin meniup ke bertiup ke angin tertiup? Meniup tak? Meniup tak? Tertiup. Dan bukan tiup pun. Angin ni sebenarnya peredaran daripada satu kawasan yang ada high pressure, panas akan naik atas, dia akan jadi kosong. Lepas tu yang sejuk ni akan bergerak ke tempat panas. Pasal itulah hasil angin. Tak faham? Ni belajar apa ni? Belajar, kita belajar kalau belajar geografi, belajar bayu laut, bayu darat. Saya dengar. Apa bayu laut? Angin daripada laut bertiup. Bila bayu laut? Malam ke siang? Bayu nelayan boleh tak? Bayur ke? Bayu nelayan. Yang kau suruh menjar je. Apa ni? Cerita angin tu. Siang tanah panas, air sejuk. Malam Air panas. air panas, tanah sejuk. Pasal panas yang ada pada air dia lambat nak menyejuk berbanding dengan benda pepejal, dia sejuk cepat. Tak faham? Oh ya Allah, saya kena ajar geografi. Aduh, banding malam panas air. Memanglah macam tu. Jadi bila panas air, darat sejuk, angin akan tiup daripada mana ke mana? Tanah ke air pergi sejuk. Tanahlah akan pergi ke air. Itulah bayu darat. Bila siang darat panas, air sejuk, itu akan jadi bayu laut. Angin, bukan banyuk. Bayu air. Ini sudah wajar macam itu. Darat tu panas, angin daripada air tu dia akan tolak pergi ke darat. Itulah dia panggil bayu laut. Oh, tak faham. Untuk angin ni boleh peniup. Mana boleh angin meniup? Mana boleh angin meniup? Angin bertiup, angin tertiup. Jadi siapa yang membuat hal tu menyebabkan angin tertiup? La ilaha illallah. Saja saya nak cerita kaifiat dapat tauhid ni. Duduk amati, guna ilmu sains, tauhid meretasi ilmu sains geografi kita. Potong. Apa dia? Makhluk tak boleh bekas by itself, dengan tabiat dia, dengan ilat dia. Bahkan Allah lah fa'il hakiki, pasal Allah tak hajat pada sesuatu untuk buat sesuatu. Tapi pentadbiran dia dengan ada sesuatu zahir dia. Itulah bahasanya. Satu terang, dia bukan perlu matahari nak bagi kita terang. Tapi dia buat matahari. Jadi bukan matahari dengan diri matahari menerang. Diri matahari boleh menerang, berarti makhluk boleh beri bekas dengan diri dia. Matahari menerang dengan dirinya sendiri. Jadi ahli tauhid macam mana? Ahli tauhid saja yang akan dapat faham. Tengok je matahari, dia akan bukan tenggelam tengok matahari. Allah lah yang menjadikan matahari boleh terang. Laluan matahari, tapi sebenarnya yang bagi terang Allah. Dia tak perlu pun matahari. Ma khalaqta hadza batila. Itu kaifiat nak bagi apa tengok dapat tauhid, apa tengok dapat tauhid. Musim kemarau, saya tengok datang hujan, kita tengok hujan ni tumbuh. Hujan tak boleh menumbuh, Allah yang menumbuh. Lalu hujan, faham, hujan makhluk tak boleh buat apa-apa. Allah tengok hujan, aina ma tuallu fasama wajhullah, mana saja beradab Allah jadikan hujan. Ini kaifiat. Ini yang kata ilmu mengenal makhluk, dengan kenal makhluk, siapa makhluk, kedudukan makhluk, martabat makhluk. Makhluk tak boleh buat apa-apa dengan diri zat makhluk dengan sendirinya. Bahkan makhluk hanya boleh ada zat dia, sifat dia, perbuatan dia, kesan dia hanya dengan Allah lah yang buat hakikinya. Makhluk laluan saja. Jadi nak faham, makhluk tak boleh beri faedah, manfaat atau mudarat pada makhluk, melainkan Allah lah dar dan nafi' hakikinya. Dia tak perlu alat.
Tapi pentadbiran dia buat sabar. Yang tu faham, yang tu kena faham. Realiti kehidupan dengan hakikat ketuhanan yang nak faham. Lepas tu Allah ditakbir macam mana jalan dan dapat tauhid dengan kaedah macam tu. Kalau kita tak faham tu, memang apa yang ada keliling kita, makhluk atau diri kita sendiri, dia akan jadi penghalang untuk boleh kita mengenal dan boleh hadir hati ke Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, bagi kita faham tauhid ni, hadam betul-betul apa benda yang kita dah baca ni dalam kitab ni. Kalau faham ni best, faham ni memang best sangat dapat tauhid. Yang tengok makhluk, apa, ingat makhluk, ingat Allah. Ingat makhluk, ingat Allah. Ingat makhluk, ingat Allah. CP tu dia kena ada. Ingat makhluk, ingat Allah. Ingat makhluk, ingat Allah. Dekat makhluk boleh je buat. Ingat koko, ingat Milo. Ingat koko, ingat Milo. Lagi apa? Ingat mi segera, ingat Maggi. Ingat mi segera, ingat Maggi. Boleh. Ingat sabun, Dettol. Tak sama, tak sama. Ingat apa ya? Amir Abel. Ada geng kami lah nama Abel. Abel Bahaki kan. Ingat kepiah, ingat Abel. Lagi? Ingat cara apa? Ingat makan. Ini kita melawak sampai kita lah kan. Maksudnya bila selalunya kita ada tu, ingat kapet, ingat ni. Ingat tisu apa? Gold. Royal Gold. Ni ingat Royal Gold. Ada orang ingat tisu, ingat Premier. Ingat tisu, ingat Premier. Ingat roti, ingat Gania. Ingat Maggi, tak maulah. Ingat mi segera, Maggi, tak mau. Kita tukar Muslim produk. Ingat mi segera, ingat Saji. Ingat mi segera, ingat Agromas. Boleh je. Ingat ubat gigi, halal je lah, takkan Colgate lagi, tak tukar lagi brand ke? Alah, rosak tu. Olive House ke? Tak ada, nanti saya jual. Ingat kuih raya, ingat ketuk-ketuk Aidilfitri. Itu kena ilah lain tu. Itu lagi saya mengajar, saya bawa bekas ketuk-ketuk Aidilfitri. Apa benda ni? Saya nak sebut kaedah mengingat tu. Ni apa? Misalnya nak beli pinggan. Ingat pinggan mangkuk, ingat pinggan mangkuk, ingat Akopal, Akorok, Pyrex. Itu tapi Perancis tau. Tak mau boycott barang Perancis. France tak mau pakai. Ingat melamin, ingat apa? Tak ada, bagus, tak kena melamin. Tak kena. Ingat jubah, ingat apa? Haramain. Contoh lah. Ingat telekung, ingat rumah. Oi. Dia telekung ni ingat rumah. Gelak macam. Telekung ingat Siti Khadijah. Brand dia tu. Ya Allah, ke situ kau. Lain orang lain cara dia. Ni apa dia? Ingat makhluk, ingat Allah. Very simple. Ini ingat telekung, dia ingat rumah dia. Orang nak masuk Siti Khadijah, tapi ingat makhluk, ingat Allah. Ingat makhluk, ingat Allah. Ingat makhluk, ingat Allah buat makhluk. Itu je kita punya CP tauhid. Antara makhluk tu besar apa? Aku makhluk, ingat aku, ingat Allah. Ingat aku, ingat Allah. Allah bagi ada aku, Allah bagi hidup aku, Allah bagi lihat aku. Alhamdulillah. Itulah tauhid. Itulah tauhid. Itulah makrifat. Bukan makrifat ni aku cermin aku cermin aku, dia tengok dia. Itulah. Ingat aku, Allah bagi jadi aku. Ingat aku, Allah bagi melihat aku. Ingat aku, Allah bagi hidup aku. Itu pos dalam makrifat. Terlalu ingat dia, tu yang baru jadi zauq, dan baru jadi syauq. Baru boleh hilang kita fokus pada diri kita sendiri pun, pasal terlalu ingatkan dia. Kalau anak kita lah jauh, kena duduk PKPD lah macam mana, makan apa lah dia ni, duduk rumah ni, makanan keliling ni. Makan pun tak lalu, siapa dah ingat anak tak makan.
Anak duduk depan mata ni buat tak peduli macam apa? Ingat tu kan? Itulah syauq dan zauk. Itulah syauq dan zauk. Bukan saja-saja syauq dan zauk ni, dia mesti kenal. Jalan nak kenal apa? Ni jalan-jalan nak kenal ni. Habis jalan nak kenal ni tak belajar, tak faham, tiba-tiba nak dapat syauq. Mana boleh? Ada orang zikir matlamat tak betul. Macam apa? Dia suka tak sedar lah. Nah, zikir bukan untuk tak sedar. Zikir nak sedar. Dengan zikir itu sedar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada wujud melainkan Allah. Ni aku ni Allah ni wujud ni. La ilaha illallah. Itu best sekali. Best sekali ingat Allah sampai Allah bagi rahmat yang iktiraf kita. Ni qaumi yaqilun, qaumi yatafakkarun, ni ulil albab, ulil absar, ulil nuha. Best tu. Dia bagi kita nama baik-baik ke. Sikit mana? Jadi itu 6 wajah kalau ikut dia sebut, yang kata wajah ke-6 ni makhluk memang tak boleh beri bekas dengan diri zat makhluk. Itulah baru faham istighna Allah Ta'ala daripada sesuatu. Siapa? Pasal Allah memang tak hajat pada sesuatu untuk buat sesuatu. Kalau dia buat pun memang bukan sesuatu tu buat dengan zat dia sendiri, bukan zat tu sendiri beri bekas dengan dirinya, dengan zatnya, dengan tabiatnya. Kata Allah Ta'ala buat Jibril. Allah bukan perlu Jibril untuk hantar wahyu. Nak cabut nyawa, Allah bukan perlu malaikat Israel untuk cabut nyawa. Dia bukan perlu. Untuk dia buat apa? Dia buat tu nak zahirkan dia sebenarnya cabut nyawa. Tapi lalu kot tu bahasa lalu tu. Ni pun bahasa tu saya ngaji Pak Fatih. Dia guna lalu. Pada saya lalu ni dia senang Adam. Lalu tu matahari, Allah yang jadi cahaya, Allah yang jadi cahaya. Allah nuru samawati wal ard. Dia yang mencahayakan. Tu bukan matahari ke? Itu laluan cahaya. Dia subuh kan makut kayu, bukan hujan ke? Laluan dia, air, hujan, banjir, tanah. Loh. Ya. Ya. Ada kehendak. Ya, lalu je. Kita melihat gunakan mata tu laluan. Yang bagi lihat siapa? Allah. Untuk orang yang dah memang zikir ke Allah Ta'ala, dia akan rasa yang bagi lihat tu Allah yang bagi lihat aku. Dan tak ada yang aku lihat ni melainkan pelihat dia. Bukan aku boleh melihat. Aku tak boleh melihat. Dia bagi melihat aku. Dia sampai macam tu lah. Satu orang yang sampai faham, kenal, apatah lagi kasih sungguh pada siapa yang dia kasih, khasnya dalam bab ketuhanan ni macam mana? Pergi mana pun dia akan ingat kekasih dia. Contohlah apa? Isteri kita kulit gelap sikit, hitam lah, senang payah. Tengok hitam macam mana? Hitam manis. Oh, inilah hitam yang ada pada isteri aku. Dia tengok hitam kat sini ni, dia gila ingat isteri dia. Kan? Boleh? Tengok orang, dia tengok apa? Dia tengok mata. Maksud apa? Hitam yang ada kat mata dia, itulah hitam isteri aku. Oh, dia bukan syok tengok orang ni perasan dia. Orang ni perasan dia. Kau tengok apa? Tengok aku gitu. Aku kan tengok kau, aku tengok mata kau. Hitam yang kat mata kau tu. Hitam kat mata kau tu. Itulah hitam isteriku. Oh, Masya Allah. Tengok janggut hitam. Itulah hitam isteriku. Lah, ya. Isteriku. Semua dia tengok hitam, semua dia tengok bini dia. Kalau bini dia boleh kucing, kucing dia jalan, dia ada tapak kaki. Oh, ini kucing yang bini aku belah. Ni tapak kaki kucing bini aku. Oh, bini aku. Tengok tapak kaki kucing bini dia.
dia nampak bini dia. Sampai macam tu. Orang yang kenal Allah Ta'ala macam ni lah, tengok pokok macam mana. Ni asarullah kan. Apa? Allah yang buat pokok dengan pokok ni bergoyang, pokok ni keluar buah. Allah yang cipta pokok dan boleh keluar buah. La ilaha illallah. La ilaha. Orang dah gila ketuhanan macam ni. Kita gila ke? Gila makhluk. Kalau mabuk bini macam tu lah, tu mabuk bini. Mabuk tok laki pasal apa je kan. Mabuk anak. Ni kita bukan mabuk makhluk, kita mabuk khalik makhluk. Tak ada apa, duduk tepi bukit, tengok bukit. Ya Allah, kau buat bukit tersergam indah. Aku beranak-beranak aku tengok bukit ni macam ni lah, tak berubah dari dulu. Yang tak berubah sebenarnya engkau yang cipta bukit. Bukan bukit tu masih makhluk, masih berubah. Aku tak pasal berubah, yang tak berubah engkau ya Allah. La ilaha illallah. Tengok bukit dia dapat tauhid. Kita tengok bukit, batu granit, batu kapur, tak ada, tak dapat, tak ada. Kita tak asuh macam tu. Okey, yang ni maklumat ni semua ni memudahkan kita untuk capai tauhid tu, insya-Allah. Baik, adapun segala yang lainnya itu berkehendak ia kepada Tuhan. Segala mungkinat yang 4 ini, maka iaitu 6 wajah pula. Situ dulu lah. Ini banyak sangat. Orang kata apa, muntah hijau. Boleh je. Sakit letih sangat, dia tak boleh nak tubuh perhatian. Situ dulu lah. Memberi bekas dengan taksir. Macam mana? Memberi bekas taksir. Sama lah tu. Memberi bekas tu cakap Melayu, memberi taksirnya, memberi bekasnya. Tiada boleh memberi taksir, hanya yang boleh memberi taksir itu. Beri bekas bahasa Melayu, memberi taksir bahasa taksir tu bahasa Arab. Jadi dia kata, maka dengan kata Tuhan itu kaya daripada segala kekurangan, kerana tiada Tuhan itu kurang wajib baginya 6 sifat. Dia tak sebut hayat. Sebab apa tak sebut hayat? Dia kata sifat itu sama, bahasa kalam dan sama, sifat sama, bahasa kalam dan sama. Pasal hayat nanti masuk dalam iftiqar kulli ma ada. Allah dia tak hajat pasal tu, fokus kat situ yang mayyadfa'u anhu naqais. Antara makna kaya tu, dia tak perlu pada siapa untuk menolak kekurangan yang ada pada dia. Sama basar kalam, 3 tu daripada sifat ma'ani. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, yang tu nanti dalam bab iftiqar. Yang menyebabkan semua makhluk berhajat Allah Ta'ala. Siapa? Allah hidup, satu semua berhajat kat dia. Makhluk semua mati. Allah ada ilmu, makhluk semua jahil, kan semua baru berhajat ke Allah Ta'ala. Dia akan syarah tu dalam bentuk tu, dalam bentuk tersebut. Lagi? Kalau kita kata Allah cipta kita ni kerana nak menzahirkan dia, Ya. Kita nak tanya macam mana kalau dia kata nak menzahirkan dia tu pun termasuk dalam ambil faedah tu. Hikmah tu, bagi hikmah tu, yang tu bukan ambil faedah. Menzahirkan dia tu makna ambil hikmah kan? Tu istilahnya tak sia-sia. Tu hikmah tu. Dalam bahasa dia apa, dia nak mentajizkan cara yang dia telah tanjiz qadim, boleh ke bahasa Dia nak tanjizi qadimkan apa yang telah dia tanjizi hadiskan. balik dia tanjiz hadis. Betul ya? Dia nak tanjizi hadiskan apa yang telah dia tanjizi qadimkan pada ilmu dan iradah dia. Ya. Kalau guna bahasa tu, dia tak datang bahasa untuk menzahirkan dia, untuk ada kena tanggung bahasa hikmah itu tak. Guna bahasa istilah tu clear. Pasal apa Allah Ta'ala jadikan makhluk? Pasal semua dah takluk tanjizi qadim. Lepas tu dia sekarang tanjizi hadiskan je. Tu je. Bukan di atas apa ambil maksud faedah gharad apa, subhanallah.
Untuk dia buat apa? Benda tu semua dah sabit tanjizi qadim. Dia nak tanjizi hadiskan dia. Tu je. Itulah. Tu je. Macam dia pun tak sia-sia. Tak sia-sialah tu kita atas kata ulama dah faham. Tak sia-sia tu apa dia? Dia tuliskan ni hikmah. Ataupun ni nak menzahirkan kudrah iradah Ta'ala, menzahirkan ilmu dia tu, menzahirkan dia tu, menzahirkan wujud dia, menzahirkan segala sifat-sifat kamalat dia, dan menzahirkan asma' dia, menzahirkan af'al dia. Betul maksud menzahirkan dia, menzahirkan kudrah iradah dia, menzahirkan hikmah dia, bijak dia. Ya, tu antara. Kalau kita sebut menzahir dia apa maksudnya? Menzahirkan wujud dia. Ada kita, ada dia. Mana boleh ada kita tiada dia? Itu besar sekali. Disebabkan wujud dia. Okey. Lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل أفضل الصلاة على أسر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.